Diraikan Deepavali dengan meriah semarak perpaduan antara kaum. Datuk Seri Najib diperintah bela diri kes 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Menjelang sambutan Deepavali esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat Malaysia sama-sama memeriahkan sambutan Festival Cahaya dan menyemarakkan perpaduan antara kaum. Beliau tegaskan masyarakat yang kaya dengan budaya mesti menghidupkan sikap hormat dan persefahaman. Perdana Menteri berharap Deepavali kali ini dapat diraikan dengan semangat kebangkitan pemikiran yang segar dan murni agar darjat rakyat seluruhnya dapat diangkat. Saudara-saudari, ini yang Deepavali Nal Batukal. Bagi seluruh jentera kerajaan dan rakyat, saya ucapkan kepada semua penganut Hindu di Malaysia, selamat menyambut hari kebesaran Deepavali. Hari ini menanda dari sudut sejarahnya dan pengajaran ialah kemenangan dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya, kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kita sambut dengan meriah di kalangan rakyat Malaysia dari berbagai kaum, berbagai agama, sama-sama sambut kemeriahan dan kegembiraan. Terima kasih. Nalri. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri bermula 2 Disember ini atas 25 tuduhan kes 1MDB. Perintah bela diri melibatkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah sama. Hakim Datuk Colin Lawrence sekira membuat keputusan berkenaan setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap bekas Perdana Menteri itu bagi semua pertuduhan pada akhir kes pendakwaan. Mahkamah juga mendapati pertuduhan adalah sah dan betul dari segi undang-undang. Bagi semua 21 pertuduhan pengubahan wang haram, kesalahan tersebut memenuhi kriteria di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Hakim sekira berkata berkenaan dakwaan pihak pembelaan bahawa pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib adalah cacat, berulang dan tidak jelas. Mahkamah mendapati waktu serta tempat yang dinyatakan dalam pertuduhan memenuhi semua kriteria perundangan di bawah Kanun Prosedur Jenayah. Berikut kronologi kes. Seorang eksekutif pemasaran sebuah syarikat yang ditawarkan projek pembelian baja padi oleh sebuah pertubuhan direman 4 hari bermula hari ini. Permohonan reman itu dikemukakan SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya pagi tadi dan dibenarkan Magistrat Irza Zulaikha Rohanuddin. Lelaki berusia 30-an itu ditahan ketika memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM lewat petang semalam. Siasatan awal mendapati syarikat berkenaan merupakan sebuah syarikat yang tidak aktif di negara ini sejak 8 tahun lepas. Bagaimanapun, syarikat induknya merupakan sebuah syarikat berpengkalan di Singapura. Ia juga dikatakan telah menerima kontrak pembekalan baja berjumlah 15,000 tan atau kira-kira 60 juta ringgit pada 2022.
Pemberian kontrak sangat meragukan dan ia dipercayai dibuat atas arahan pihak tertinggi pertubuhan tanpa kelulusan lembaga pengarah dan diberikan secara runding terus atas alasan pembelian darurat. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan pihaknya telah memulakan siasatan dan pembongkaran berhubung penyelewengan dan ketirisan projek pembekalan baja padi oleh salah sebuah pertubuhan di bawah Kementerian Terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 6, 18 dan 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Komitmen pastikan internet termasuk platform media sosial selamat digunakan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil tegaskan pihaknya dan Meta meneruskan perbincangan mengenai penguatkuasaan pelesinan platform media sosial. Fahmi juga telah menegur pihak Meta kerana masih gagal menangani jenayah pedofilia dan pengantunan makan kanak-kanak khususnya di platform Facebook. Ujar beliau, Meta perlu jauh lebih proaktif dalam membantras kumpulan di akaun media sosial Meta yang menjurus kepada aktiviti jenayah seksual tersebut. Kerajaan Madani akan terus memastikan platform media sosial tegas dalam menangani jenayah dalam talian demi memastikan internet lebih selamat untuk semua, terutamanya kanak-kanak dan keluarga. Beliau bersama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Fauzi Mat Isa dan pengerusi MCMC Tan Sri Salim Fatidin mengadakan pertemuan dengan pengarah dasar awam Meta Asia Tenggara Rafael Frankel semalam. Perbincangan diadakan berkisar kepada kesiapsiagaan semua pihak bagi penguatkuasaan pelesinan platform media sosial dan sistem pemesanan internet bermula 1 Januari tahun depan. Meta bersetuju untuk menyediakan maklum balas kepada draft kod tata laku yang diterbitkan pada 22 Oktober lepas. Selain mengadakan perbincangan lanjut dengan MCMC pada awal minggu depan untuk meneliti beberapa aspek dengan lebih terperinci. Saudara, projek Lebuh Raya West Ipoh Span Expressway WISE dijangka mampu mengurangkan kesesakan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan bagi laluan Gopeng ke Kuala Kangsar sehingga 40%. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki memaklumkan projek yang menelan belanja RM6.2 bilion ini dijangka siap pada 2028. Jadi yang diharapkan dengan desain dan sebagainya, WISE ini akan membantu dalam segi keselamatan kenderaan berat dan sebagainya. Tadi telah dijelaskan, ya, kalau WISE ini tak dibina, ia berkemungkinan masa depan sebab Lebuh Raya Plus ini dah makin sesak sekarang, dia akan mungkin memerlukan kerajaan berbelanja lebih besar untuk pelebaran jalan. Kadar tol yang ditetapkan bagi Lebuh Raya ini adalah sebanyak 23 sen per kilometer bagi tempoh konsesi selama 55 tahun termasuk 4 tahun tempoh pembinaan. Pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan sesi libat urus telah diadakan bersama 4 negeri terbaru di Sarawak. Dan dalam konteks Sarawak ini, perbincangan tadi bertumpu kepada macam mana kita nak mengharmonikan, kerana selepas ini akan ada undang-undang di peringkat negeri dan undang-undang di peringkat persekutuan. Katanya Sarawak kini berada dalam kedudukan terbaik untuk menjadi pemain utama bukan hanya di Malaysia malah di rantau ini. CCUS dapat mewujudkan peluang pekerjaan di samping menjadikan negara peneraju peralihan tenaga dalam tempoh 5 tahun akan datang. 245 keluarga bakal memiliki sebuah kediaman selesa dan kondusif apabila projek program residensi rakyat PRR siap 2026. Pemilikan itu melibatkan pekerja komuniti India daripada 5 kawasan ladang estate iaitu di Bestari Jaya, dan Ladang Mary, Ladang Nigel Garden, Ladang Bukit Tagar, Ladang Sungai Tinggi dan Ladang Minyak.
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata projek berkenaan bernilai RM75 juta membabitkan peruntukan Kerajaan Persekutuan serta Negeri Selangor. Setiap unit rumah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk Dewan Komuniti, kedai, taman permainan serta taska. Pembinaan dijangka bermula awal tahun hadapan. Untuk pastikan selesaikan isu setingan di 5 estet di Selangor. Majlis Pecah Tanah akan dibuat sebelum Ponggol, Festival Ponggol pada Januari tahun depan. Tapi pada masa yang sama, kerja semua akan dijalankan dengan rocket speed. Kita target 24 bulan untuk siapkan kesemua ini supaya kita menunjukkan komitmen kerajaan untuk pastikan janji ditepati. Dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan kita. Nga turut memaklumkan program perumahan rakyat akan dijenamakan semula sebagai program residensi rakyat PRR mulai tahun hadapan sekaligus mengurangkan stigma dan persepsi negatif komuniti PPR sedia ada serta meningkatkan imej perumahan di bawah KPKT. Tambah beliau, PRR kawasan bandar dikekalkan sebagai aset kerajaan untuk disewa, manakala kawasan pinggir bandar pula boleh dipertimbangkan bagi tujuan pemilikan. Keluasan lantai minimum bagi PRR ditetapkan pada 750 kaki persegi dengan harga jualan bermula RM60,000 seunit. Sudah sampai masa kita naik taraf dari PPR menjadi PRR, Program Residensi Rakyat, menunjukkan 32 langkah pembaikan. KPKT telah pun menetapkan pembinaan 500,000 unit. 500,000 unit rumah mampu milik. Menjelang penghujung RMK12. Dan sehari ini masih sewaan. Dia terpulang. Sekiranya kita ada bajet yang besar, mungkin pada masa yang akan datang, kita akan bina untuk dijual. Lokasi pembinaan PRR akan dikenalpasti di kawasan bandar dan pinggir bandar dengan menitik beratkan aspek kesaling hubungan, kebolehcapaian, mampan, berdaya huni serta pergerakan dengan kemudahan awam. The logo is inspired by Hibiscus rosa sinensis, Bunga Raya, which is the national flower of Malaysia and also commonly found in all ASEAN member states. The flower symbolizes cultural richness, unity, and identity of the region. The colors used in the logo, blue, red, yellow, and white, represent the main colors of the flags of all ASEAN member states. The tip pointing to the right symbolizes Malaysia as chair, driving ASEAN forward. The sixth stigma signifies the Madani principles: sustainability, care and compassion, respect, innovation, prosperity and trust, which underpin Malaysia's chairmanship. The inward curve of the 5 petals embracing the ASEAN logo reflects inclusivity, reinforcing Malaysia's vision for a peaceful, stable and prosperous ASEAN. Bunga Raya signifies the rich biodiversity of the region, representing ASEAN's drive towards sustainability. The circular motion of the petals around the ASEAN logo symbolizes ASEAN's collective resolve towards attaining the long-term sustainability of the region and its people. The ASEAN logo in the middle represents ASEAN centrality. Selamat menyambut Deepavali. Semoga cahaya perayaan ini menyinarkan kegembiraan,
kedamaian dan keharmonian untuk semua warga Malaysia Madani. Deepavali non-vertikal kepada semua penganut agama Hindu. Dari saya, Zahid Hamidi. Bersua kembali, ekonomi yang kukuh dan stabil serta usaha kerajaan membantu mengurangkan kos sara hidup juga meningkatkan kuasa beli rakyat terutama kaum India menjelang sambutan Deepavali. Antara hadiah amat bermakna bersempena Deepavali. Kita ikuti laporan Tunisia Darshini Suresh meninjau persiapan akhir menyambut perayaan itu. Deepavali yang berlangsung di Kompleks Sukan Bukit Jalil sesak dengan pengunjung yang sedang membeli barangan persiapan untuk sambutan Deepavali. Menurut penganjur, jumlah pengunjung direkodkan lebih ramai berbanding tahun lepas. So kalau kita tengok daripada kuasa pembeli, bagaimana pada masa sekarang ni, setelah ekonomi pada masa sekarang, pembeli-pembeli menunjukkan kuasa membeli yang lebih tinggi. Kita mendapati lebih ramai pengunjung yang datang mengunjungi karnival ini, dan karnival ini menunjuk tanda-tanda ini menunjukkan bagaimana ekonomi Malaysia telah meningkat dan juga bertambah baik di bawah pentadbiran kerajaan Madani sekarang. Peniaga di karnival tersebut juga rasa gembira dengan sambutan dan hasil diterima. Dengan kestabilan mata wang dan ekonomi yang konsisten, bisnes kami kali ini pun better than last year. Kuasa pembelian pun amat tinggi. Kita harap tahun depan kita akan lagi stabil, so peniaga macam kami boleh dapat lagi banyak bisnes. Kami dapat sambutan yang baik sebab kami tengok daripada tahun lepas dengan tahun ini memang dia meningkat betul-betul baiklah. Pengunjung pula berpuas hati dengan harga barangan yang murah dan terkawal. Okay, pada tahun ni kalau kita lihat, terutamanya lepas COVID, ekonomi Malaysia lebih stabil dan juga rakyat di Malaysia dia punya ekonomi okey lah. So pada tahun ni saya berbelanja dengan lebih jimat cermat, tak boros sangat untuk perayaan. Kestabilan ekonomi dan mata wang ringgit yang kukuh terus membuka ruang yang lebih besar untuk pelaburan. Ditambah pula dengan usaha kerajaan yang mahu mengawal kos sara hidup rakyat. Ia juga meningkatkan kuasa beli rakyat terutamanya ketika musim perayaan. Apapun, berbelanjalah secara berhemah. Selamat menyambut Hari Deepavali. Tunisia Darshini Suresh, RTM. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2024. 942 pemeriksaan dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN setakat semalam. Sejak daripada 28 hari bulan, KPDN telah pun mengadakan sebanyak 942 pemeriksaan ke atas premis perniagaan di seluruh negara dan 11 borong dan 931 runcit, di mana sebanyak 6 tindakan undang-undang telah diambil ke atas peniaga yang tidak ikut peraturan. Tindakan itu melibatkan satu kes menjual barang melebihi harga maksimum. 5 kes lagi gagal menggunakan tanda harga khas merah jambu. Kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk melihat tenaga nuklear sebagai salah satu sumber tenaga alternatif. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan keputusan penggunaan sumber tenaga terbabit masih belum diputuskan kerajaan. Satu kajian akan dilakukan bagi mempertimbangkan kesesuaian penggunaan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif di negara ini. Dan sebahagian kajian yang kita nak buat ialah kebolehkelaksanaan peringkat awal untuk studi sama ada nuklear sesuai ke tidak untuk dilaksanakan di Malaysia.
Dalam pada itu, beliau membalumkan ladang solar terapung antara fokus projek Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR bagi mencapai sasaran gas rumah hijau sifar bersih seawal 2050. Seperti biasa, setiap Rabu, saksikan harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 6 November.